Subtopik 5.6 Konfrontasi dan usaha menangani. Kerajaan Indonesia tidak menentang pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia. Penentangan mula muncul selepas pemberontakan Brunei 7 Disember 1962 apabila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membuat kenyataan bahawa Indonesia terlibat membantu pemberontakan. Parti Komunis Indonesia menggunakan kesempatan ini menyela rancangan Malaysia sebagai penerusan dasar neokolonialisme yang dirancang oleh kerajaan British. Pada 20 Januari 1963, Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia dengan alasan mengancam kedudukan Indonesia. Peristiwa penentangan Indonesia. Pada 20 Januari 1963, Indonesia melancarkan dasar konfrontasi terhadap tanah Melayu dengan slogan Ganyang Malaysia. Kemudian pada 16 Januari 1963 sehingga 27 Mac 1963, tentera Indonesia telah melancarkan serangan gerila di Sarawak. Seterusnya pada Ogos sehingga Disember 1964, tentera Indonesia telah melakukan pendaratan gerila di Johor. Tindakan Malaysia apabila berlaku peristiwa penentangan Indonesia. Tindakan ketenteraan terawal berlaku apabila pendaratan tentera dan separa tentera Indonesia di Tebedu, Sarawak pada 12 April 1963. Kemudian pada 29 Disember 1963 berlaku peristiwa berbalas tembakan antara tentera Malaysia dengan Indonesia di Kalabakan, Sabah. Seterusnya pada 2 September 1964 berlaku peristiwa pendaratan seramai 30 orang gerila Indonesia di Labis, Johor. Gerila Indonesia yang masuk ke Johor ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Akhirnya, Dr. Ismail Abdul Rahman membawa isu serangan ini ke dalam Majlis Keselamatan PBB. Kaedah provokasi tidak mengubah pendirian Malaysia untuk bertindak selain cara diplomatik. Langkah menamatkan konfrontasi. Malaysia menggunakan pendekatan diplomatik dalam usaha menangani konfrontasi. Tanggungjawab menyusun strategi diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri yang diketuai oleh Muhammad Ghazali Syafi'i. Tugas utama kementerian ini adalah untuk mematahkan kempen propaganda dan mendapatkan sokongan negara luar. Pada tahun 1963, usaha awal menamatkan konfrontasi dilakukan oleh U Ten, Setiausaha Agung PBB. Beliau mengutus wakilnya, CV Narasimhan, pada bulan Februari 1963 untuk berunding dengan pemimpin kerajaan Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun yang sama, Presiden Mashabagal menganjurkan rundingan peringkat pegawai di Manila. Pada 9 April 1963, negara kita diwakili oleh Muhammad Ghazali Syafi'i. Kemudian, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menerima undangan Presiden Soekarno untuk bertemu di Tokyo pada 1963. Dalam pertemuan ini, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Seterusnya, Tun Abdul Razak Husin menghadiri mesyuarat peringkat Menteri Luar di Manila pada 7 sehingga 11 Jun 1963 bagi mencari penyelesaian konfrontasi. Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia,
hadir bagi pihak negaranya. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menghadiri mesyuarat bersama-sama Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal di Manila pada 31 Julai sehingga 5 Ogos 1963. Hasil yang penting didapati ialah penerimaan kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia selepas penilaian dibuat oleh PBB terhadap Sarawak dan Sabah. Pada tahun 1964, rundingan Malaysia, Indonesia dan Filipina berlangsung pada tahun ini melibatkan 2 persidangan peringkat menteri di Bangkok dan 1 sidang kemuncak di Tokyo. Peranan utama dimainkan oleh Tennant Coman, Menteri Luar Thailand yang menganjurkan pertemuan dengan Menteri Luar Indonesia. Peralihan kepimpinan di Indonesia pada 30 September 1965 menamatkan konfrontasi. Jeneral Suharto melantik Jeneral Ali Mortopo dan Adam Malik untuk berunding menamatkan konfrontasi. Kerajaan Indonesia mengumumkan penamatan konfrontasi pada 4 Ogos 1966. Kemudian, Tun Abdul Razak Husin menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 11 Ogos 1966.